Hei, Hei, lama tak jumpa. lama ke? Baru petang tadi aku jumpa. Jangan macam tu lah. Mana? Mai tengok video. Hei, Umar ni. Video. Dia tengok cerita Bruce Lee. Cerita Bruce Lee. Bruce Lee. Ya, Bruce Lee. Tahu dia wushu. Orang Cina punya itu pakar dalam seni pertahan diri. Oh, orang Cina punya. Ya. Tahu wushu kami panggil dia. Oh, tapi aku tak pernah tengok pun. Orang Cina sini buat wushu. Apa awak memang? Hei, lawak gila kau. Ya, awak pernah dengar? Pernah. Apa awak? Aduh. Tahu wushu memang macam kungfu, you know. Oh, kungfu. Oh, kungfu aku pernah dengar. Wushu. Dia ada nama lain, wushu. Oh. Jadi tak pernah jumpa dia. Tak pernah tengok. Bruce Lee. Tak apa, awak boleh tengok sendiri mana-mana. Tengoklah. Ni lah dia pakar dia dari China sampai ke Amerika, US. Ada. Oi, apalah ni? Apa ni virus? Tak tahu pun. Ya, selalu macam tu punya. Tak apa. Oh ni. Umar, aku tak kenal dia Apa ni nama? siapa? Apa nama? Apa Famous nama? sih dia ni. Aku tak kenal. Tak kenal. Ha. Aduh. Apa nama cerita ni? Ini ini orang lah. Awak tinggal di hutan ke di hutan ke? Hutan ke? Apa dia? Aku tak ada masa, aku study. Oh, study. Awak percaya? Lawak. Study. Tak apa, awak boleh tengok. Dan wushu dia memang dia satu kungfu dalam dalam orang Cina punya dari dulu sampai sekarang. Dari Sudah ada. Mungkin ada, jika tak salah saya 3.000 tahun kot. 3 atau 5.000 tahun. Oh, Confucius pun wushu juga. Ya. Ya. Memang. Oh. Tapi sebab kita punya itu kungfu dia ada banyak, macam mana kata? Banyak cabang. Banyak cabang, betul. Ya, banyak jenis. Banyak jenis. So sekarang Bruce Lee punya dia salah satu jenis saja. Jika awak nak tahu lain punya jenis, awak boleh pergi Google atau YouTube. Ya. Coba apa? Apa? Saya tolong tak awak ada lawan cari. lagi pun. Saya tolong awak. Wushu. Seni mempertahankan diri bagi etnik Cina iaitu Wushu. Asal-usul Wushu. Wushu bermaksud seni bertempur atau bela diri. Perkataan Wushu berasal dari dua kata iaitu Wu dan Shu. Erti dari kata Wu adalah bermaksud ilmu perang, sedangkan erti kata Shu adalah bermaksud seni. Wushu juga dimasukkan sebagai seni untuk berperang atau seni bela diri. Kemudian, di dalam Wushu ini, kita juga mempelajari seni, olahraga, kesihatan, bela diri dan mental. Mempelajari wushu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berhubung dengan gerakan fizikal dan kekerasan sahaja, tetapi juga melibatkan pemikiran. Selain itu, berlatih wushu ini juga akan melatih kita untuk lebih disiplin, cerdas, waspada, percaya diri, berjiwa kesatria, persaudaraan dan sebagainya. Mempelajari wushu bererti kita juga belajar mengolah pernafasan, memahami anatomi tubuh badan kita dan juga dapat mempelajari ramuan atau ubat-ubatan untuk memperkuatkan tubuh maupun untuk perubatan.
Teori seni bela diri Cina tradisional terdapat yang keras dan lembut. Dan kedua-dua ini juga disebut sebagai wushu, iaitu yang pertama, wushu keras, iaitu tinju selatan Nangkuan dan tinju panjang Cangkuan. Yang kedua pula, wushu lembut, iaitu tinju Taiji, telapak Baguazhang dan tinju Xingyi Quan. Terdapat 5 elemen dalam wushu. Yang pertama, air. Air melambangkan kehidupan dan kelembutan kerana air memberi sumber makanan kepada tumbuhan dan bentuk air itu sendiri yang selalu sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, kayu. Kayu melambangkan tulang dan otot sebagai tenaga dari kehidupan yang jika terkena api akan mengakibatkan terbentuknya panas sebagai tenaga, yang ini otot. Yang ketiga, api. Api melambangkan kekuatan dan ketangkasan, memberi nutrisi dari hasil pembakaran yang membuat pembaharuan dalam kemajuan. Yang keempat, bumi. Bumi melambangkan pertahanan, memberikan tempat bagi berbagai unsur untuk berkembang. Yang kelima, logam. Logam melambangkan penggunaan senjata, menggabungkan berbagai unsur yang bermanfaat untuk menguasai berbagai senjata yang sangat penting bagi wushu. Terdapat 2 bentuk wushu. Yang pertama, Taolu. Taolu ialah bentuk-bentuk yang terdiri daripada pergerakan asas, iaitu pendirian, tendangan, tumbukan, lompat, menyapu dan melemparkan. Yang kedua, Sanda. Sanda kadang-kadang dipanggil Sanshou atau Letai, adalah salah satu kaedah pertempuran moden dan sukan dipengaruhi oleh tinju tradisional Cina. Kaedah gusi Cina dipanggil Shua Jiao dan teknik bergelut dinamakan Cina. Ia mempunyai semua aspek tempur wushu. Pergerakan sanda ini sama seperti kickboxing atau Muay Thai, tetapi lebih kepada teknik bergelut. Weh, dah habis lah. Yalah. Dah habis. Tadi tadi tu awet apa? Awek? Yang Mana? Perempuan tadi. Perempuan tu? Perempuan, Oh, itu kawan kita. Tipu Bukan. you. Memangnya. Sampai Memang. tu, lama tu. Awak boleh fikir Sat, jika awak memang cari awek macam tu, awak mampu tau. Nanti dia Tak mampu ya? Nanti dia macam tu. Mati. Awak punya perut memang sakit punya. Cakap balik. Hamba orang Melayu ada apa seni pertahanan diri kan? Melayu. Silat lah ni kan? Oi, kita ada silat. Oi, takkan dah jaku aduh. Silat dah macam ni. Hamba orang Melayu ke orang Iban? Aku tahu. Oh, saya nampak awak macam orang Iban je. Aku tahu. Tahu. lah silat. Tahu tanya dia. Bukan. Tapi aku nak kalau ada seni pertahanan diri yang lain orang Melayu kan. So tu aku tanya dia. Oh, Tapi silat lah. silat lah. Silat pun ada banyak cabang juga. Macam ni kungfu Macam ada wushu. wushu. Macam wushu lah. Macam silat ada silat cekak, silat gayung, silat macam-macam Macam-macam lah. Ada 360 lebih kurangnya tu lah yang aku tengok Wikipedia kan. Ada 360 lah. 360. Pecahan. Boleh awak asingkan semua. Tak boleh lah. Aku pun tak tahu. Tapi yang popular silat gayung lah. Sini. Kat sini ada silat gayung kat UM ni. Dan dia macam mana punya? Boleh show. Awak tahu tak? Di sini show. Aku
Aku tahu sikit-sikit lah. Sikit-sikit? Aku tahu sikit-sikit lah. Oh. Apa susah sembang lama-lama, kita tengok ya. Oh, okey. Jom lah tengok sekali. Okey. Aduh. Okey. Tengok. Cepat. Seni mempertahankan diri bagi etnik Melayu, iaitu silat. Asal-usul silat. Perkataan silat sendiri berasal dari silet, dari bahasa Minangkabau. Istilah silat adalah sebenarnya suatu kata nama am yang digunakan untuk merujuk pada seni mempertahankan diri di Asia Tenggara. Ia dikenali di Malaysia sebagai seni silat, seni bela diri dan kadang-kadang dipanggil ilmu silat atau pencak silat. Di Sumatera, silat dikenali sebagai silat dan lebih popular di Jawa dan Indonesia sebagai pencak silat. Pada umumnya, perkataan silat atau gayung biasa digunakan oleh masyarakat Melayu di semenanjung Tanah Melayu. Silat dan gayung di Sumatera, pencak dan main pok di Jawa Barat, pencak di Jawa Timur dan Jawa Tengah, mancak di Madura dan Bawewan, encak di Bali, empah silah di Dompu dan Nusa Tenggara Barat, bermancek di Bulungan dan Kalimantan, memencak di Bugis dan Sulawesi, akmencak di Sulu dan Sulawesi, basilat dan kali di Mindanao. Seni silat atau pencak silat adalah salah satu seni mempertahankan diri bagi bangsa Melayu atau Nusantara yang diamalkan sejak berkurun yang lampau. Ada yang menganggarkan seni ini telah berusia beratus-ratus tahun dan diperturunkan dari generasi ke generasi. Pergerakan silat terbahagi kepada bunga, iaitu pergerakan seolah-olah tarian, digelar juga seni atau tari, dan buah, iaitu pukulan atau buah pukul. Bagi yang mereka tidak pernah melihat seni pertahanan diri ini, mungkin ia kelihatan seperti sejenis tarian. Namun, terdapat aliran yang hanya mempunyai buah seperti silat cekak dan buah bentayan. Dalam situasi pergaduhan, permulaan langkah dari tari sembah atau sejurus dari bunga yang diperlihatkan membolehkan pesilat mengenali rakan sealiran dan memungkinkan situasi berakhir dengan damai dan bermaaf-maafan. Antara senjata-senjata Melayu lama yang sering digunakan oleh pesilat adalah seperti keris, badik, kerambit, parang, pedang, tumbuk lada, lading, tongkat, tembung dan sundang. Bagi silat yang tidak menggunakan senjata, pengajaran akan menumpukan perhatian kepada pertempuran tangan kosong, iaitu tanpa senjata. Secara am, sesebuah aliran silat mengajar kedua-dua kemahiran dan aliran yang hanya menumpukan salah satu daripadanya adalah sedikit. Kebiasaannya, seseorang penuntut atau murid baru akan ditumpukan kepada kemahiran tempur tangan kosong sebelum diajar bermain senjata. Bagi sesetengah aliran, hanya murid yang diiktiraf berkemahiran dan mempunyai adab kepribadian yang tinggi dibenarkan mempelajari kemahiran senjata, terutamanya bagi yang mempunyai senjata yang dianggap senjata rasmi bagi aliran itu.
adalah menjadi ungkapan yang terkenal dan biasa disebut oleh guru-guru silat bahawa bunga silat mempunyai 1001 muslihat. Selain daripada kelihatan mengelirukan seolah-olah menari dan sebab-sebab di atas, bunga juga digunakan untuk memberi masa dan ruang kepada lawan untuk menghulurkan salam perdamaian. Dan ini dapat dilihat dalam kebanyakan bunga yang kelihatan seperti menghulur salam, menyembunyikan buah dan sudut serangan dan mengacah serta mengumpan lawan. Yang ini kadang-kadang sehingga sengaja menunjukkan bahagian tubuh tertentu bagi diserang untuk memerangkap musuh. Silat gayung Fatani terkenal dengan pergerakan bunga yang cantik dan istilah melilih. Pesilat aliran ini akan sengaja memberi ruang dan isyarat kepada musuh untuk menyerang atau cuba melepaskan diri, di mana semakin musuh itu menyerang setelah memasuki perangkap kuncian, maka semakin ketat mereka akan terbelit dalam kuncian pesilat aliran. Seni silat ini terdapat banyak jenis. Dianggarkan terdapat sebanyak 360 jenis silat di Malaysia. Antaranya, silat abjad, silat Aceh Helang Putih, silat agam, silat al-muazzad, silat alif bata, silat amal, silat api, silat awal, silat badik, silat baginda Ali dan sebagainya. Hei, silat dah habis ke? Cepatnya. Oh, tadi. Habis itu je. Tadi aku macam kenal lah ada orang yang berlakon ni muka macam Macam mana ni? macam hang lah. Memanglah saya. Oh, ya. Silat yes. Silat ke? Yang tanya silat. Orang Cina pun boleh belajar silat kan? Boleh lah. Kenapa tak boleh? Sebab ini Najib kata satu Malaysia. Gampang. Support Najib. Jangan Tahu. jangan masukkan isu Politik. Jangan belajar, okey? Oh. Tak, sebab awak bukan kata satu orang Melayu punya seni pertahanan diri. Cina atau India tak boleh belajar punya, pun boleh punya jalin hubungan masyarakat saja. Susah kalau orang belajar. Saya belajar pun tak susah pun. Itu tadi macam awak tengok punya style, saya rasa 5 minit Dapat tak? boleh dapat. Senang saja. Aku nak tahu satu langkah pun makan masa satu Dia bulan hebat tau. tu. Peace. Bukan calon-calon Peace. nak belajar. Thank you. Tapi betul lah macam orang cakap kan, dia dapat eratkan hubungan. Memanglah, sebab silat pun ada rapat hubungan kan. Dan sama dengan wushu. Sebab jika dalam wushu dalam bahasa Cina, maksudnya ialah letakkan senjata awak dan menjalinkan keamanan dengan masyarakat atau antara manusia dengan manusia. Oh iya ke? Ya, wushu dalam Wushu. bahasa Cina. Wushu. Wushu. Panjang dia macam tu. Ya, itu wu. Pendek je. Perkataan wu dalam bahasa Cina dia memang macam tu. Maksud tu. Maksud dia panjang. Memang tu. Wushu tapi maksud panjang. Ya, memang. So, inilah perkataan Cina. Ya, macam tu. Korang nak tahu tak? Kita ni Nampak? selain silat dengan wushu, kita ada orang India kat Malaysia ni. Ya? Tahu tak dia orang ada apa? Awak tahu apa? Silambang yang tu. Dia ada selambang. Ah. Tapi sekarang tu macam 12. 12 Oh lama. Cepatnya. Tengok ah. Okey. Aku pun ada sebab aku ada teman tangan yang sorok. Menang apa? Teman tangan HE. HE ya? Oh, macam tu mesti nak. Tahu awak. Ya. Sebab saya dengar lecturer HE awak memang dia pentingkan orang yang Tu pasalnya aku tengok banyak kumpulan kena komen. Aku tak nak kumpulan kita kena komen. Oh, okey. Tak boleh. Cepat sikit. Okey. Balik. balik. Gantuk tadi. Good luck for your tomorrow HE. Betul. Janji lecturer awak bagi markah yang tinggi. Dapat A.
Okey, betul. Jangan rasuah. Baik. Bye. Lu. Bye. Bye. Hai. Ni tak boleh tidur Silambang. Tadi aku cakap kat diorang silambang ni pertahanan diri orang India. Tapi aku sendiri pun tak tahu silambang ni apa. Susah nak tidur macam ni. Tak apa. Biar aku check sendiri. Oh, macam ni punya selambang. Hebat juga ni orang ni. Bolehlah aku tidur. Kamu dah lewat ni. Tenang lagi. Jomlah kita tidur.